maka Allah Ta'ala pemudahkan dia jalan untuk ke syurga. Jadi para ulama sufi menyatakan man salaka tariqan yaltamasu bihi ilman dengan makna yakni beramal, no? Man salaka tariqan yaltamasu bihi ilman yaltamasu bihi ilman, yaltamis dengan makna kata memakai, tuan-tuan, no? Yaltamis dengan makna memakai ilmu tu tadi di diri kita. Memakai ni macam mana, tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, kalau kamu nak mengenal seseorang itu, maka kalau kamu nak mengenal sifat seseorang itu, maka kamu pandanglah kepada dirinya. Contohnya, tuan-tuan, pemakaian kepribadian seorang menonjolkan di dalamnya. Pemakaian seseorang itu, tuan-tuan, menonjolkan hal keadaan batinnya. No. Kalau seseorang boleh memakai pakaian yang beradab kepada Allah, maka itulah pakaian dia dengan Tuhan. Mana adab? Kalau seseorang itu berpakaian maksiat, na'udzubillah, bila satu orang berpakaian tidak seperti mana satu orang Islam, berpakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat, apabila dia bercakap tentang Islam, apakah perasaan tuan-tuan bila menghadap dengan hal keadaan demikian? Kalau dia cakap tentang Islam, tuan-tuan nak rasa macam mana? Kata, hang cakap Islam kemah, no? Tapi semayang tak pernah mai. Contohnya lah, tak? Hang cakap kemah Islam, kemah, tapi semayang tak nak lembak jenguk pun. Tu. Hak orang perempuan pula sembang kemas tudung pun tak pakai. Tuan-tuan, no? Sembang agama ni kemas, subhanallah, kan? Tapi tak pakai tudung. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak menutup aurat selai rambutnya akan diazab selama 40 hari. 40 tahun diazab. Jadi maknanya, orang yang memakai sesuatu pakaian maka menonjol hal dirinya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Muntahal Sul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, tuan-tuan, yang disebut Nabi senantiasa memakai pakaian yang berwarna putih. Ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak akan mengubah pakaiannya selagi mana yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau Nabi pakai pakaian warna putih, maka pakaian syurga itu berwarna putih. You know? Dan ada juga pakaian yang kita pakai lah, tuan-tuan, sekarang ada warna putih, ada warna-warna. Sebab itulah tu guru kita cakap, kalau ente kalau anda nak pergi beli kain, anda akan tengok warna yang anda suka. Betul tak, tuan-tuan? No? Kalau tuan-tuan nak beli kain baju raya ni, ni raya haji, raya puasa tahun lepas ada lagi cukup lah. Raya puasa, pakai baju raya puasa lah, raya haji tak ada dah, no? Kan banyak lain timbul dalam rumah. Bila tuan-tuan nak beli, tuan-tuan, maka tuan-tuan melihat kepada warna, no? Tengok kepada warna yang tuan-tuan nak pakai. Ada kau ni minat kau ni, bila berjumpa, apa ni beli baju merah ang-ang, tapi aku suka. Tuan-tuan, tengok, tuan-tuan. Okey, kita jumpa orang ni pula, hang ni apa beli baju warna putih? Aku suka warna putih. Jumpa orang ni pula, hang ni beli baju apa ni, hijau menerang-nerang ni, aku suka macam mana? Jadi maknanya, warna itu menentu kepribadian seseorang. Setengahnya para ulama menyebut warna itu menentukan kepribadian seseorang. Ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai berwaju pakaian yang berwarna putih, maka itulah kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersih seperti warna putih. Tuan-tuan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Patih, tuan-tuan. Jadi yang disebutkan yaltamathu bihi ilman,
oleh Imam Ibnu Abbas, ai orang yang betul pegang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Yaltamathu bihi ilman ay at-tamassaku bi dinillah wa tamassaku wa tamassaku bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang tak lepas tuan-tuan. Addu bil nawajiz. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Mengokak, menggigit tak lepas tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita nak boleh yang sedemikian, nak menyatakan hal kepribadian pakaian kita tu pun kadang-kadang rasa pelik tuan-tuan. No? Kalau orang dia tak biasa pakai seluar tuan-tuan, tuan-tuan nak cerita. Kalau di Tarim tuan-tuan, no? Di Tarim di Hadramaut, orang sana dia tak pakai seluar. Oh, no? Orang sana dia tak pakai seluar. Hang kerja pejabat JKR pakai kain, no? Kerja pejabat tanah pakai kain. Oh, jadi tuan-tuan, kita kalau orang kerja pejabat tanah pakai kain tu kira pelik tu, no? Semua pakai kain, subhanallah. Tapi di sana tuan-tuan, orang sana dia pakai kain. Apa pun, niaga ikan pun pakai kain, no? Semua pakai kain. Jadi tuan-tuan, kalau kita pergi sana, kita pakai seluar, orang akan pelik kat kita. Tengok, oi, bangsa mana main ni? No, bangsa mana main ni aku pakai seluar ni? Dia pelik. Sebab tu tuan-tuan, bila kawan-kawan sekali kita pergi mengaji di Tarim Hadramaut, bawa seluar pergi 10 helai tak boleh pakai. Sebab orang sana semua dia pakai kain. Pergi bendang pakai kain. Pergi ladang kurma pakai kain. Apa pun pakai kain. Maknanya tuan-tuan, kehidupan di situ hanya berpakaian seperti mana pakaian para ulama ahli sufi. Nah, pemakaian mereka dizahirkan dalam diri mereka dengan pemakaian ahli sufi. Ahli sufi ini tuan-tuan, orang yang beramal dengan tarekat, jangan beramal dengan apa? Dengan beramal tarekat dan beramal dengan ilmu tasawuf. Jadi perjalanan ahli sufi ini tuan-tuan, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kalau tengok 124,000 orang, semuanya mereka ini memakai pakaian jubah, ada yang dikatakan kurta yang labuh dan seluar di dalamnya. Jadi menentukan hal keadaan yang di dalamnya. Jadi sebab itulah ulama al-Sufi menyatakan, nak menyatakan yaltamathu bihi ilman, makna dia betul-betul kenal Tuhan, zatnya yang suci, dan dikenalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu tariqan ilal jannah, baru dapat habuan. Dia macam tu tuan-tuan. Kenal betul, pegang betul, rasa nikmat dia, baru Allah Taala bagi sahalallah, mudah yang masuk syurga. Itu dia tuan-tuan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, sesuatu perkara yang payah untuk dicari oleh manusia, yang suatu perkara yang upaya dicari oleh manusia di akhir zaman adalah menuntut ilmu tasawuf dan juga mengikut perjalanan al-Sufi di dalam amalan tarekat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu amat banyak, yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah. Kalau di dalam kitab tasawuf tuan-tuan, tafsir Imam Ibnu Abbas, yarfa'illah ay yarfa'id darajat atau maqam. Mengangkatnya maqam Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengangkatnya maqam orang-orang yang beriman. Maqam maknanya orang yang dapat maqam apabila orang yang selesai daripada ahwal. Ahwal ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan baru belajar dalam ilmu tarikat, tuan-tuan berbai'ah lah, tarikat As-Sanusiyah, Al-Idrisiyah, Ahmadiyah ke apa. Tuan-tuan bai'ah tarikat, maka kalau dalam tarikat As-Sanusiyah tuan-tuan, kalau bai'ah dengan tarikat As-Sanusiyah,
Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi, beliau menerima ijazah tarikat daripada Imam Ahmad Al-Idris, iaitu yang yang mengasaskan tarikat Ahmadiyah. Tadi Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi ini kepada tarikat As-Sanusiyah, iaitu di Maghribi. Jadi tuan-tuan, kalau satu orang dah berbai'ah dengan tarikat Ahmadiyah ataupun As-Sanusiyah, maka dia kena menghabiskan fidyatun nabawiyah. Dia panggil zikir la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. 70,000 kali tuan-tuan dalam masa yang tuan-tuan bagi cukup. Jadi setiap di dalam tarikat pasti dia ada had zikir yang untuk nak kepada maqam. Jadi yarfa'illah, Imam Ibn Abbas kata yarfa'illah ay tali'ul maqam. Bila tuan-tuan buat dalam zikir-zikir lama-lama tuan-tuan, dia panggil ahwal. Ada orang zikir nampak cahaya, ada orang zikir nampak burung warna hijau, ada orang zikir nampak kalimah Allah Allah tuan-tuan, ada orang zikir nampak ada orang dengar zikir tuan-tuan, dia jadi ahwal tuan-tuan, dia jadi mabuk dengan Tuhan, dia nampak kalimah Muhammad Muhammad Muhammad. Hak ni berlaku kepada orang-orang yang berzikir. No? Bila dia main ahwal tuan-tuan, dia akan jadi asyik. Asyik ni tuan-tuan, asyik ni makna dia sedap dengan Tuhan dia. Sedap dengan mana kata? Sedap dengan hal dia dengan Tuhan. Bila dah duduk dalam martabat tu, barulah dia panggil maqam. Bukan mudah nak naik maqam tuan-tuan. No? Ni kira mudah. Oi, nak naik laku pula ni naik maqam dah. Naik martabat dah. Itu martabat syariat tuan-tuan. No? Yarfa'illahu alladhi, mengangkat Allah Ta'ala ay ahwal dan makam kepada orang yang beriman minkum, daripada kamu. Allah Ta'ala mengangkat makam seseorang itu daripada kamu. Di dalam tafsir Imam Bukhari menyatakan minkum fi sirri wal alaniyah. No? Dalam tafsir Imam Bukhari dia kata alladzina amanu minkum. No? Mereka yang beriman daripada kamu itu, iaitu beriman yang Allah Ta'ala naikkan darjat mereka, sama ada fi sirri wa alaniyah, sama ada rahsia ataupun nyata. Nyata dan rahsia. Utul ilma darajat. No. Akan beberapa pangkat yang tinggi. Beberapa pangkat yang tinggi, utul ilma darajat, darajat dengan makna al-jannah. No. Bila tuan-tuan dah ada ahwal, tuan-tuan dah tali'ul maqam, takharub dengan Tuhan, baru disebut walladzina utul ilma, al-ilma darajat dengan makna al-jannah. Barulah masuk syurga. Bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan untuk kita nak masuk syurga. Boleh berdoa, ya Allah masuklah syurga Firdaus, subhanallah, boleh tuan-tuan, no? Tetapi nak sampai kepada maqam ini kena bermujahadah. Maka ayat ini disebutkan oleh para ulama, ini ayat asas kepada taqwa kepada Allah, no? Ayat yarfa'illahu alladhi, iaitu ayat asas kepada taqwa. Taqwa, takharrub dengan arti juga. Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi 700 darajatin ma baina darajataini masiratun 500 amin. Bagi ulama itu ada beberapa pangkat. Di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Ini darajat ulama, ulamaul abidin al-fuqaha'us salaf. Puak ahli sufi. Ada ulama fuqaha tuan-tuan. Ada ulama fiqh dia panggil. Orang alim fiqh, ulama fiqh. Ada ulama hadis. Ada ulama tauhid, dan ada ulama alim tasawuf dan sufi. Jadi Sayyidina Anas bin Malik menyatakan, orang yang kenal Tuhan, yang ma'rifah kepada Tuhan, arafa ya'rifu arifan, ma'ruf makna terkenal. Orang yang kenal kepada Tuhan, yang rasa asyik dia dengan Tuhan, adalah orang yang berada di dalam perjalanan ahli sufi sahaja.
Siapa kata? Imam Anas ibnu Malik. Imam Malik ibnu Anas, Sayyidina Imam Malik. Jadi kalau orang yang tidak ada bertarikat, maka dia tidak akan rasa nikmat dia sedap lazat dia dengan Tuhan. Contoh dia tuk guru beritahu ataupun para ulama menyatakan, yang saya selalu ulang kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan berzikir la ilaha illallah dengan tidak ada amalan, dengan tidak ada sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis sembahyang subuh kalau tuan-tuan zikir dapat pahala. Tapi tuan-tuan takkan sampai maqam, takkan sampai tuan-tuan. Sebab apa? Seumpama kayu basket rantai tak ada. No. Zikir ke laju, la ilaha illallah, kayu laju bukan mata air lutang ni ya, tapi mana pun. Ya, macam itulah orang yang berzikir dengan zikir la ilaha illallah yang tidak bersambung sanad kepada Rasulullah, seperti mana kayu basket rantai tak ada. 100,000 dah zikir, dia pulun, bukan mata lah, duk tang ni ya, tapi mana pun. Lah, dah tak sambung salah silah. Rantai putih tuan-tuan. Pahala dapat, tapi tolak untuk naik maqam tak dapat tuan-tuan, darajat tak ada. Jadi kalau orang ambil salah silah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan berbai'ah mana tarikat As-Sanusiah, Ahmadiyah, Al-Idrisiyah ke? Tak, Ajistiyah ke? Kan? Ataupun Nasyabandi mana pun. Kan? Tuan-tuan rantai dengan syekh kepada guru sampai Nabi SAW, maka tuan-tuan zikir dia akan jalan. Oh, zikir 1000, oi, jauh lagi, kayuh lagi. Oi, jauh lagi, kayuh lagi, jauh. Lama-lama dia sampai kepada Tuhan dia. Itu perumpamaan tuan-tuan. Ogi kata ogi, zikir dia tahulah tuan-tuan. No? Sebab itulah dalam zikir dia ada tertib dan maratib dan susunan. Lil ulama darajat. Jadi nak sampai kepada ulama maqam ataupun kedudukan, maka dia perlu perjalanannya itu perjalanan dipanggil perjalanan mujahadah. Mujahadah ni tuan-tuan setiap di dalam muamal. Jadi tuan-tuan, Imam Ghazali ataupun guru-guru kita, orang yang nak mengajar ilmu tasawuf wajib ada ilmu tarikat. Sebab kitab tasawuf ni memperihalkan diri yang ada dalam diri kita, nyata diri kita. Nak baca sifat-sifat ni tuan-tuan, nak baca sifat dalam kitab ilmu tasawuf ni tuan-tuan, kita kena ada ilmu tarikat. Ilmu untuk kepada makrifat kepada Allah. Memang dia kena ada tuan-tuan. Kalau kita pandai sekalipun, kita boleh baca kitab hikam tuan-tuan. Sebab itulah Imam Ibnu Atha'illah Al-Askandariyah di mana di Mesir, yang mengarang kitab hikam. Dia kata, orang yang merasai hikam, orang yang berpegang kepada tarikat ahli aku, iaitu tarikat Asyadzuliyah. Imam Ibnu Atha'illah Askandariyah ni bertarikat Syadzuliyah tuan-tuan. Syadzuliyah dia Syadzuliyah pula tuan-tuan, banyak cabang dia. Syadzuliyah pun dah banyak pecahan, tak apalah. Jadi bila Imam Ibnu Atha'illah Al-Askandariyah kata orang yang merasai nikmat hikam adalah orang yang berpegang kepada perjalanan ahli sufi, yakni berpegang kepada tarikat. Bila dia ada ilmu tarikat, dia bermujahadah kesungguhan dia dengan zikir apa semua, bila dia mengajar baru keluar hikam dalam kepala otak dia. Hikam makna dia hikmat yang keluar daripada diri dia. Tapi kalau boleh baca tuan-tuan, kemudian baca kitab, sanad kitab pun tak ada. Lepas tu tarikat pun tak ada. Boleh baca gitu je tuan-tuan. Tak boleh nak rasa nikmat keluar terbit daripada kitab itu tuan-tuan. Tuan-tuan, Imam Ibnu Atha'illah Al-Askandariyah, beliau berpegang kepada tarikat Asyadzuli, Imam Abdul Hasan Syadzuli, yang mana beliau mengambil daripada guru-gurunya sampai kepada Imam Abdul Abbas Al-Murusi. Tuan-tuan, Imam Ibnu Atha'illah Askandariyah tuan-tuan mengajak kita ikam. Beliau karang kita ikam dan beliau nak mengajak kita ikam. Bila dah semua nak murid masuk tuan-tuan, duduk tuan-tuan, bila duduk di bawah bersila di bawah, anak murid masuk tuan-tuan, dia pejam mata, dia tawajuh dulu. Tengah nyap dulu tuan-tuan. Pejam mata dulu nak ajak anak murid. Anak murid pun pejam mata. Dia panggil tawajuh. Kalau Nasyabani dia panggil tawajuh. Pejam mata. Dia buat apa? Dia perhati hati nak murid tu. Tengok dalam nak murid ramai-ramai ni ada dah fikir dunia. Dia perhati dulu. Kita lah pejam, lepas tu keluar apa? Lain lah tuan-tuan. Dia pejam tuan-tuan di tawajuh.
dia perhati hati anak murid semua. Betul anak murid tawajuh kepada Allah, kan? Kepada ta'alluq kepada af'alullah, serahnya kepada Allah, segala perbuatan Allah Ta'ala itu kepada hambanya, baru buka kita ikam macam. Sebab itulah tuan-tuan, di zaman Imam Ibnu Athaillah Al-Askandariyah, bila dia mengajak kita hikam tuan-tuan, anak murid dia jadi mabuk pun banyak. Menyerit Allah, mabuk tuan-tuan, asyik dengan Tuhan. Ngaji tani menyerit. Ini hal kehidupan yang dulu tuan-tuan, yang berlaku kepada kerajaan Islam yang dulu. Macam inilah keadaannya. Terutama di Mesir tuan-tuan, dulu ketikanya. Jadi bila Imam Ibnu Athaillah Iskandar mengajak tuan-tuan, maka akan jadi hal. Dia menyerit habis tuan-tuan, menyerit sini, menyerit. Asyik dia dengan Tuhan. Baru mengajak kita ikam. Jadi kita peringatlah tuan-tuan, nak baca kitab ikan ni bukan satu kitab yang mudah tuan-tuan. Kitab yang payah nak dibaca. Kalau tuan-tuan orang yang boleh menyelami dalam hikam, baru boleh baca kitab ikam. Tapi kalau ada orang nak baca, tak apa, baca, dipersilakan, tak masalah tuan-tuan. Tapi kena ingatlah kalam kata-kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah tentang kitab yang dikarangnya oleh beliau. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Artinya, hanya sahaja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu, iaitu ulama'. Iaitu ulama' yang takarub kepada Tuhan. Ulama' yang disebutkan juga oleh para ulama' sufi, iaitu ulama' yang ada sifat yang 10. Ulama' yang ada sifat 10 dan yang tak ada sifat yang 10. Yang ulama' sifat 10 tuan-tuan, yang tak ada sifat 10, yang tak ada sifat-sifat yang buruk, yang sifat mazmumah dia panggil, sifat keji. Sifat hasad, sifat dengki, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat riya', sifat takabur, lepas sifat besarkan diri. Itu sifat-sifat yang tak ada kepada para ulama sufi. Orang mengaji fiqh tuan-tuan, dia suka cari buruk orang. Guru kita kata, orang ngaji fiqh ni dia kira cari buruk orang. Mengaji fiqh khatam kitab. Tak lah berapa kitab pun. Main sembahyang tengok orang sembahyang. Lah apa dia sembahyang kaki tak pacak sujud apa? Itu dia tuan-tuan. Orang fiqh ni dia kira hukum. Sungguh tuan-tuan. Sebab itulah Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu tuan-tuan, sebelum beliau nak mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjadi penasihat sultan, raja, duduk dalam istana. Imam Ghazali tuan-tuan jadi penasihat sultan, duduk dalam istana dan menghukum orang ketika tu. Kira ketika tu tuan-tuan umurnya masih muda, baru belasan tahun katanya, dah masuk umur 20 tahun, dah menjadi ketua kepada qadhi, duduk dalam istana. Ulama-ulama semua main berdepan dengan dia tuan-tuan, dia boleh berdebat. Hukum ni macam ni, hukum ni macam ni, subhanallah. Jadi orang sufi ni tuan-tuan, dia suka menghukum. Apa orang ngaji fiqh? Tengok orang sembahyang, apa sembahyang day, tak sujud-sujud, tak serban saja. Semua tak kenal tuan-tuan ngaji fiqh ni. Sebab apa? Sebab tidak sampai kepada sifat-sifat yang nak mendekat satu orang dengan Tuhan. Tengok orang sembahyang kaki tak pacak, rendeh macam tu lah. Tak apalah kawan tu baru nak main sembahyang. Kita ni punya ngaji fiqh kemah ni, pergi sebelah habis sembahyang. Hantar tak rukun sujud. Tu dia kawan tu baru main seminggu tuan-tuan. Baru seminggu main masjid. Tak tahu rukun sujud tu berapa. Kita ni ngaji lama dah habis, sebelah dah habis sembahyang. Rukun sujud berapa? Saya tak tahu. Tu sesuatu sembahyang kalau tak tahu. Hukum terus tuan-tuan. Bila menghukum orang jauh daripada Allah. Orang ahli sufi tuan-tuan, dia tidak menghukum. Orang ahli sufi dia tidak menghukum. Sebab itulah orang ahli sufi ni tuan berpegang kepada segala yang berlaku itu hanya daripada Allah. Tuan-tuan mengaji sifat tak perukunan sembahyang kitab fiqh yang paling rendah. Kitab perukunan sembahyang, kitab kulit merah paling rendah dalam hukum fiqh. Dia kata apa? Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu hanya juga daripada Allah. Tuan-tuan. Jadi orang sufi ni tuan-tuan berpegang mereka suatu perkara yang baik, yang buruk itu daripada Allah, kepada orang yang berpegang masih dalam perjalanan syariat,
Yang baik mana dia? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah, tetapi kepada ikhtiar perjalanan. No, ikhtiar tu ada tuan-tuan. Kita orang syariat ni kita ada ikhtiar dia. Dah tahu tempat tu tak elok, pergi buat apa? Tinggallah. Macam tu. Ni dah tahu buat macam mana Allah Taala takdir pahang pi juga. Tu tak maulah tuan-tuan. Tak. Mana ada ikhtiar, jalan ikhtiar. Jadi yang kata takut dengan Allah ini adalah ulama yang betul-betul makrifat kepada Allah, yakhsha dengan makna at-taqarrub. Hampir, no? Hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Sya'rani tuan-tuan, dia kata orang yang kenal Allah Taala, satu orang fadhkurin apa? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsira. Imam Sya'rani sebut satu ulama ahli sufi lah. Satu ulama wali khutub tuan-tuan, dia kata. Orang yang nak kenal Tuhan ni orang yang banyak berzikir waktu malamnya. Orang yang nak kenal Tuhan, dia sebut dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq. Masyarakat ni kata, pertamanya tuan-tuan kena rajin puasa. Allah tuan-tuan, rajin puasa. No, as-saum. Ni kena puasa lah, no. Kita nak dekat puasa lah tuan-tuan. Puasa awal Dzulhijjah, no. Sunat kita puasa 9 Yaumul Arafah. 9 Yaumul Arafah kita sunat berpuasa tuan-tuan. Dia kata as-saum pertamanya. Yang kedua as-sihr, as-sahar. As-sahar ni tuan-tuan jaga malam, no. Yang kedua puasa jaga malam, no. Jaga malam. Yang ketiganya taglilun naum, kurang pada tidur. No. Ni kira cerita ni berat-berat rasa-rasa. Tak. Abang kurang tidur Allah tuan-tuan, kurang tidur. Yang keempatnya tuan-tuan, kurangkan kepada makan. Allah tuan-tuan. Mana 4 perkara ni hidangan kepada nafsu, Imam Sya'rani sebut. Inilah hidangan nafsu dia kata. Ni nak main korban untuk apa hari dah tuan-tuan. Allah subhanallah tuan-tuan. Hidangan tuan-tuan, hidangan untuk kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca kitab Imam Sya'rani, ada satu orang ulama sufi tuan-tuan, dah 30 tahun makan kurma ya. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan. 30 tahun hidup makan kurma, tak makan hak lain. Makan kurma, tak makan hak lain. Subhanallah tuan-tuan. Kita ni kalau tak jumpa nasi makan lesu bil merah, tak jumpa nasi ni teruk tuan-tuan. Tambah pagi-pagi bagi sup air, pikir air tarik roti canai si lemak tak lepas tu depan tu share tu. Tentu ramai. Tapi tak apalah tuan-tuan, inilah mujahadah yang disebutkan oleh para ulama sufi. Orang yang kenal Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, itulah pengorbanan yang dia kena buat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita rajin-rajin buka kitab Muntahsul, cerita tentang makanan Nabi, kita akan nangis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kitab tu seorang-seorang, tuan-tuan akan nangis. Dia akan cerita, Sayyidatina Aisyah cerita susahnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zahir akal susah, tapi hakikatnya senang. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah kata, pernah 2 bulan kami tak pernah makan melainkan makan ayak dengan buah kurma saja. Subhanallah tuan-tuan. 2 bulan tak makan. Cuma bagi bakar kayu api bagi berasap. Nak bak kata Nabi masak di rumah. Sedangkan Nabi tak makan masa tu. 2 bulan makan ayak dengan kurma tuan-tuan. Nabi susah dah ketika tu. Nabi ni awak tak, siapa tak mau makan, itulah disebutkan oleh para sahabat. Orang yang kenal Tuhan, dia asyik dengan Tuhan, dia lupa kepada makanan. Sungguh tuan-tuan. Orang yang asyik dengan Tuhan, dia asyik dengan Tuhan ni tuan-tuan, dia kasih dekat Tuhan, dia lupa kepada makan. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi nak sampai tahap tu satu mujahadah. Kena buat sikit-sikit. Bukan terus pakai, terus buat mujahadah banyak-banyak seminggu puasa kau zikir kau apa tuan-tuan, tak boleh. Ilmu ni kena apa? Ilmu ni kena berbai'ah tuan-tuan, baru sampai maqam darjat kepada Tuhan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, segala ulama itu mempersakai, mereka itu akan anbiya, para nabi, mempersakai ilmu zahir dan batin daripada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah belajar ilmu kita belajar ilmu ini dengan berguru. Macam mana Nabi belajar dengan Dengan Jibril alaihissalam, dia bertemu dengan lututnya, menganda di antara keduanya.
sampai dah segala amalannya, sampai kepada perihal Allah Ta'ala, diceritakan oleh Jibril alaihissalam. Nabi pula ngajak dekat sahabat, bertemu juga sahabat, ngajak sahabat, kepada bawah, sampailah kepada kita. Itu tertib mengaji dan belajar ilmu. Dia macam tu tuan-tuan. Bukan ilmu cedok internet, buka YouTube baca, lepas tu bahas ke orang. Itu ilmu tak boleh tuan-tuan, dengan digunakan dengan akal. Sebab lah ni hak tu paling banyak sekali tuan-tuan. Semua saya bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur berlungkuk soalan yang macam tu. Ustaz, saya buka YouTube Ustaz. Kan Syekh ni kata macam ni. Pening kepala nak jawab. Kadang-kadang Syekh Syiah. Tak? Masalah dia kadang-kadang Syekh Syiah. Kan dia lukis gambar Imam Isnani Asyar, dia buat gambar Imam Isnani Asyar. Last sekali Imam Mahdi Muntadhar. Lah ni imam puak Syiah duk tunggu Imam Mahdi nak terjemah kat depa. Buat depa seorang ah. Kita ikut dah mana nak duduk? Syiah semua main Imam Mahdi. Kita nak duduk tak mana tuan-tuan? Tak. Gambar muka Nabi pun ada, gambar Sayyidina Ali, semua ada tuan-tuan dalam puak-puak web Syiah ni tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita ambil keluar dia kata, Ustaz ni, saya tengok gambar imam. Rumah saya ada gambar Sayyidina Abu Bakar. Oh, buat kemas sangat ke? Kan? Habaq pula. Ni gambar Sayyidina Abu Bakar dengan sorban hijau apa semua, rambut cantik panjang. Rock pula ke? No? Betul ke kamu Sayyidina Abu Bakar ni? Tuan-tuan, ini kena berhati-hati tuan-tuan. Subhanallah. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan rajin tengok internet, kena beringatlah. Tengok gambar-gambar kan, apa-apa benda yang boleh merosakkan. Sebab gambar Nabi SAW tersebar dalam internet banyak lain tuan-tuan. Gambar wajah Nabi. Takut tuan-tuan, bukannya hakikat sebenarnya, kadang-kadang rosak hati kita dengan Tuhan. Dan sabda Nabi SAW, afdhalun nasi al-mu'minul alimu alladhi in ihtaji ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Yang terlebih afdal daripada manusia itu iaitu mukmin yang alim, mukmin yang hakikatnya mengenai Tuhan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul duduk dia dengan Tuhan, takarrub dia dengan Tuhan, asyik dia, kasih dia dengan Tuhan. Macam mana? Jika dikehendaki orang kepadanya nescaya memberi manfaat, ia akan dia. Satu orang alim yang beriman kepada Allah, mukmin hakikat yang beriman, orang mau kepada dia, dia boleh bagi manfaat dengan ilmunya. Dan jika dikayakan daripadanya, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, nescaya dia tidak terkaya daripada orang. Maksud dia, satu orang alim sufi ni tuan-tuan, kalau orang tak mau kat dia pun tak apa, mau pun tak apa, dia tak ada masalah. Orang ulama sufi ni tuan-tuan, perjalanan hidup dia, orang mau kat dia pun tak apa, tak mau lagi pun tak apa, dia tak ada masalah. Contoh dia tuan-tuan, kita tengok Imam Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ni tuan-tuan, kita kata seorang raja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca cerita-cerita riwayat para wali ni macam itulah. Imam Ibrahim ibnu Adham ni tuan, raja, duduk dalam istana. Subhanallah. Ajib, lazat tuan-tuan, duduk dalam istana. Makan ni makanan yang lazat. Raja, satu orang raja tuan-tuan, di sebelah utara Yaman. Ibrahim ibnu Adham, tuan-tuan tahu. Satu orang ulama, satu orang sufi, waliullah. Jadi bila duduk di dalam istana tuan-tuan ni, makan buah anggot, buah apple ni hari-hari lah. Makan buah benda-benda sedap ni. Ibrahim ibnu Adham tuan-tuan, satu orang raja yang rajin pergi memburu tuan-tuan. Rajin pergi memburu. Ketika tu, kita kata rusa, kijang, macam tu lah. Bila pergi memburu tuan-tuan, satu ketika dengan menaiki kuda membawa panah, maka terlintahlah, dengar satu suara daripada malaikat sebut dalam telinga dia, wahai Ibrahim ibnu Adham, sampai bilakah engkau nak, seolahnya macam inilah, sampai bilakah kau nak menjadi macam ni? Maksud dia nak bawa dunia sampai kau tak kenal Allah Ta'ala. Dengar suara tu tuan-tuan, dia kata sampai bila aku nak kenal Tuhan? Maksudnya sampai bila aku nak bekerja, duduk memburu, seronok, boleh tembak daging, boleh beli, tembak kijang, tembak uzak, tembak burung ni, macam kita lah, tembak burung, tembak sana sini. Sampai bila nak tembak burung ni? Sampai bila nak tembak kijang? Maka ditinggal istana tuan-tuan. Satu orang raja tinggal istana, pergi lari jauh daripada istana ni dan pergi satu negeri yang orang tak kenal dia. Maka daripada situ dah tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar satu orang al-sufi, ulama sufi yang saya tak ingat nama dia, untuk mengajak dia kepada ma'rifatullah. Daripada situ tuan-tuan, satu orang raja tinggalnya dunia. Subhanallah tuan-tuan.
Kalau Rabi'atul Adawiyah tuan-tuan tak pernah berkahwin. Tak kahwin tuan-tuan sampai mati tak kahwin. Sebab apa? Sebab seronok dengan Tuhan, asyik dengan Tuhan sampai tak menikah. Allah tuan-tuan. Kalau nak cerita banyak tuan-tuan sebenarnya para wali yang mereka ini hanya rindu mereka dengan Tuhan. Ada 4 orang ahli sufi, para ulama sufi duk mensyuarat tuan-tuan, duk baca kitab. No? Duk baca kitab. Kau ni duk dengar, duk asyik kan, duk asyik dengan Tuhan, duk Allah, matilah lah tu juga. Tuan-tuan, sampai takau tu. Orang ahli sufi ni tuan-tuan, bila dia dah sampai makam takarrub ataupun ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kalau duduk kepada makam mutmainnah ni tuan-tuan, dia panggil makam yang hening, dia dengan Allah Taala, kosong dia diri dengan Tuhan. Dia panggil makam mutmainnah, ketenangan. No? Amarah, kalau dalam tarikat Al-Qadiriyah, tarikat Syekh Abdul Qadir Jalani, dia panggil 7 makam. Makam pertama makam amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah, radiyah, mardiyah. Tu tuan-tuan. Kita baca, kita kena tahu apa maksud dalam ayat Quran. Ulama sufi kata, orang yang nak sampai kepada maqam mutmainnah itu adalah orang yang dah banyak habis ratus ribu dalam zikir la ilaha illallah. Baru sampai peringkat hening dia dengan Tuhan, asyik dia dengan Tuhan, baru dia kenal Tuhan. Itu nafsul mutmainnah. Tahun 90 tuan-tuan, tahun 96, no? Tahun 97 tuan-tuan. Ada satu orang tok guru, nama dia Tuan Guru Haji Embung, duduk di pondok Lanai, di pondok Kampung Pisang, no? Kita mengaji kitab dia, kitab fiqh, no, dengan kitab Matan Jurmiyah lah, kitab tajuk apa semualah. Lepas tu habis itu kan, kawan-kawan ni ramai pergi mengaji, mai habis mengaji ketiga sampai lepas asar kan, tuan guru Haji orang bom meninggal dah tuan-tuan. Orang yang duduk Mekah lama lah. Lepas habis mengaji, anak murid tanya, Tok Guru, kami nak ambil amalan tarikat. No. Tok Guru kata, nak ke? Nak. Main sini. Dia panggil 4-5 orang kami. Dia kata, ni saya nak bagi jazah tarikat Asy-Syatariyah, no, tarikat Syatariyah. Kebanyakan orang yang mengaji Mekah, Tuan Saleh Syekh, kebanyakan mereka bertarikat Syatariyah. Dia kata, ni ana nak bagi kat antum semua tarikat Syatariyah. No, dia bacalah sanad tarikat apa semua, buka kitab besar, atas besar betul Syekh tu baca amalan-amalan sekian, berbaiah apa semua. No, baiah tarikat Syatariyah lah apa semua habis. Lepas tu dia kata, amalan ni kena buat pagi 100, pagi 100, petang 100, malam 100, ikut kita lah. Apa dia zikir dia? La ilaha illallah. Dia ajak zikir. Dan dalam kitab Syatariyah tuan-tuan, yang kita terima tahun 97 ketika tu, tarikat Syatariyah kan, tarikat Syatariyah, dia ada kitab besar, dia cerita la tu nak duduk tang mana, la ilaha nak duduk tang mana, illallah tu nak duduk tang mana. Dia cerita habis. Sebab zikir ni tak boleh gelek tuan-tuan. Dia kan boleh gelek ikut dan lah. No? Boleh gelek. Tak boleh tuan-tuan. No, zikir dia tak boleh gelek ikut apa? Zikir ni tuan-tuan, dia tak boleh ikut cara kita, nafsu kita. Dia tak boleh. Nabi ajak lah. Nak gelek-gelek ni bukan di bangsa kita tuan-tuan. Orang hak gelek pipi ke dia. You know? Mana nak gelek ni, Tok Guru kata, nak masuk lah ni, dia kata tang ni. Dia kena apa? Kena hentam kepada, dia panggil apa? Dia panggil sodrun, jantung, ataupun qalbun. Ni la nafiyun wa isbatun. Dia panggil zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk balik tang ni. Dia kena zikir ni kena derah-derah. No. Nak zikir derah-derah ni tak orang nak berani tuan-tuan kalau di masjid ni. Kan? Zikir tutup lampu, tak tutup lampu, kita zikir la ilaha illallah. Buka mata tu dah pejabat agama ambil suluh hari apa zikir tengah bergelap ni. Sesat. Ini cerita bukan sesat tuan-tuan. Zikir di dalam syarah ini tuan-tuan bukan tak diboleh-bolehkan. Tetapi di dalam tarikat memang berzikir di dalam gelap. Gelap bukan gelap sarambung layang tak nampak kerupa orang, tak. Gelap nampak lampu biru, lampu kita kata lampu pula hijau tu. Dia macam tu tuan-tuan. Dia tak gelap sangat, nampak juga rupa aku. Sebab apa? Sebab di dalam riwayat ketika mana Nabi SAW mengijazahkan
amalan zikir la ilallah kepada Sayyidina Ali, Nabi suruh tutup pintu semua dan tingkap. Nabi kata, Ali tutup pintu. Tutup, tutup pintu. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, tutup pintu wahai Ali. Lepas tu mai duduk dekat aku. Pernah cerita pada tuan-tuan. Mai duduk dekat Nabi SAW. Bila dah mai duduk dekat Nabi SAW, bertemu dengan lutut Nabi SAW, Nabi kata, wahai Ali, ikutlah aku kata 3 kali la ilaha illallah. 3 kali Nabi kata, pejam mata. Nabi kata dekat Ali, pejam mata, ikut aku zikir la ilaha illallah. Nabi pun baca zikir la ilaha 3 kali. Sayyidina Ali pun zikir la ilaha illallah. Maka itulah dibai'ahnya Sayyidina Ali dengan tarikat. Ketika itu bukan nama tarikat, tuan-tuan. Zaman Nabi ni dia tak ada tarikat. Tak ada nama tarikat. Tapi itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila zaman yang mutaakhir ini, tuan-tuan, baru keluar tarikat, perjalanan salik. Perjalanan orang nak sampai kepada Tuhan, dia kena ada tarikat. Macam tu, tuan-tuan. Jadi kita dah ambil zikir, kita pejam mata zikir. Sebab tu dalam tarikat, tuan-tuan, semua nak pejam mata. Bukan mata ni dia mengarut. Tengok la ilaha jam ke berapa. La ilaha sambil duduk zikir, tuan-tuan. Duduk zikir pula tengoklah ni mana. Jadi macam tu ganggu, tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan tak percaya baca Yasin sudahlah. Baca Yasin tengok mata. Sebab itulah dalam zikir dia kena pejam mata untuk mendatangkan keyakinan dan tawaduk dan khusyuk kita kepada Tuhan. Zikir. Pejam mata. Zikir pejam mata, tutup lampu, tengok-tengok. Bukan pakai zikir, murah lena habis. Dah tu tak murah dah, tuan-tuan. Itu dalam kaedah, tuan-tuan kena ingat. Dapat habis orang sikit lagi. Jadi makna dia, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang benar-benar arif billah, yang mengenainya Tuhan, maka tang mana dia duduk, tang mana dia tidak, semuanya dia berserah dia kepada Tuhan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilm. Yang paling hampir manusia darjatnya kenabian itu adalah orang yang, iaitu orang yang ahli ilmu. Orang yang dah ilmu, dekat dia dengan Tuhan. Dan sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamatil anbiya'u summal ulama'u thumma syuhada. Rawi Ibnu Majah dhaif al-Iraq. Artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3, iaitu para nabi. Dan para nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia akan beri syafaat kepada umatnya. Sebab itulah dalam kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulah Nabi yang akan mula-mula mensyafaatkan umat aku. Sebelum Nabi yang mensyafaat, akulah orang yang paling mula mensyafaat umat aku. Jadi Imam Syarani kata, ada tanda-tanda orang yang beriman ini yang disebutkan sebagai orang yang betul mengikut Nabi dan orang yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syarani kata apa? Yang pertamanya, orang yang boleh dapat syafaat Nabi adalah orang yang selalu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, tuan-tuan. Tahun ni kita tak tahulah, Imam Syarani kata, orang yang mula-mula disyafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang di dunia ni hari-hari tengok aku. Hari-hari tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa, tuan-tuan? Imam Syarani, tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i hari-hari tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelip mata kalau aku tidak memandang Rasulullah, nescaya aku jadi kufur kepada Allah Taala. Subhanallah. Sayyidina sahabat tu tak apalah, tuan-tuan, memang dah masuk dah, memang dah tengok Rasulullah hari-hari. Sayyidina apa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Haddad, Abdullah Al-Haddad, banyak lagi puak-puak ahli sufi, tuan-tuan. Yang pertamanya, orang yang selalu melihat aku. Imam Syuuti dia kata, setiap hari aku akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat anak murid dia tanya, tengok macam mana? Aku tengok macam mana ketika mana Nabi hidup. Duduk depan Nabi, cium dan peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak main dengan akal macam mana, tuan-tuan? Itu pada jalanan orang yang dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya orang yang tengok Nabi, yang keduanya orang yang menengok kepada Nabi, orang yang menengok kepada orang telah menengok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada sikit kot. Kita ni ada kot. Melihat kepada orang yang melihat Rasulullah. Siapa? Para wali, para ulama, betul-betul ulama sufi, tuan-tuan, bukan ulama dunia dan bukan ulama fuqaha, tuan-tuan. Ulama yang betul dekat adalah ulama ahli sufi. Mereka ni lah orang yang kenal Tuhan.
Kalau ulama fuqaha ni tuan-tuan belum sampai makam martabat dia dekut dengan Tuhan, tak ada lagi, tak ada apa. Begitu juga orang alim tauhid tuan-tuan, kalau tak ambil tarikat pun tak boleh juga. Nak, dia kena ambil tarikat baru disampai. Orang yang melihat kepada orang yang melihat Nabi. Yang ketiga, orang yang kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. No? Hak tu pun jadilah duduk bersama alhamdulillah. Aku ni lepas juga latihlah kak. Lepas juga. Jadilah tuk guru mai tengok. Ini tuk guru mai lari masuk dalam rumah. Tu jadi masalah tuan-tuan. Tuk guru mai lari. Awak. Jadi kok mana ni? Tak. Tuk guru mana? Tuk guru mai dah. Tu dah. Dia rosah di rumah tu. Tuk guru mai dia rosah. Tu pun dah. Tu macam mana duduk nombor 3, nombor 4. Nombor 4 tak ada senarai, tak ada tuan-tuan. Tak ada. Jadi tuan-tuan, kita jangan rasa lah. Jangan kita rasa apabila ulama mai tuan-tuan, kita mai tiada. Masjid tuan-tuan ke, masjid parang temusu ke kan, masjid bakat orang. Mana ulama-ulama kita ziarah tuan-tuan. Kadang-kadang mana-mana ulama mai. 19 hari bulan tuan-tuan. 19 hari bulan. 19 hari bulan buat di Stadium Suka Menanti. Hari Sabtu malam Ahad. Istimewa ulama tuan-tuan. Suka Menanti. Tuan-tuan mampu tuan-tuan pergi lah. Salah satu orang dia yang hadir tuan-tuan, Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki As-Sanusiyah. Dia akan memperbahaskan tentang puak Syiah, dia bentang tarjah. Malam tu mungkinlah ulama-ulama ramai berkumpul tuan-tuan, Tuan Haji Saleh Syekh ke, Tuan Haji Rahim, ramai tuk guru akan hadir. Jadi malam tu akan dibentangkan oleh Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin As-Sanusiyah tentang Syiah tuan-tuan. Tuan-tuan ada masa tuan-tuan pergilah. Buat di stadium. Anjuran pondok-pondok tauhid. Pondok-pondok tauhid buat anjuran. Saya pun tengok dalam internet dah buka, tapi tu kawan pun bagi tahu dan kawan di mana di Syekh Fuad pun bagi tahu dia akan hadir di Duduk Negeri Sembilan tuan-tuan di Seremban. Tuan-tuan hadir, tuan-tuan pergi. Jadi tuan-tuan, syafaat pertama para nabi. Yang kedua ulama akhirat, bukan ulama dunia. Yang ketiganya azumma syuhada'u, dan kemudiannya para syuhada. Subhanallah, orang mati syahid. Orang yang mati syahid ni tuan-tuan, wajib kepada mereka untuk duduk di dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan buka YouTube tuan-tuan, nak bisa tengok, tuan-tuan tengok di Syria. Tengok bila kena tembak lari-lari senyum mati kan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube kadang-kadang gambar depa tuan-tuan. Kena peluru tu orang usul-usul tengok dia senyum. Makna dia nampak syurga Tuhan tuan-tuan. Yakin mereka ni masuk syurga. Sebab apa? Para syuhada, wajib syurga pada depa. Lagi setengah para ulama kata yang juga mendapat syafaat kepada hari kiamat itu adalah anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Boleh syafaat kepada mak pak dia. Tuan-tuan, kalau ada anak, kalau ada anak yang hafal Quran, maka tuan-tuan akan dapat syafaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang akan dapat syafaatnya daripada syurga, orang akan dapat syafaat daripada anaknya bila anaknya mati kecil. Kalau tuan-tuan ada anak mati kecil, tuan-tuan akan dapat syafaat daripada dia. Tuan-tuan, hak kecil mati je lah. Mati hak belum balik ni lah, bukan nak kira balik. 15 kira tak balik tu dia kira lain sikit lah tuan-tuan. Sebab dah balik, hukum dah kena pada syariat dia. Mana dia yang belum balik, mati 2 orang ke 3 orang. Maka anak ini tuan-tuan, dalam cerita dalam hadis, ada satu orang bapa dia tuan-tuan nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia datang dekat, maka dia kata dekat Allah, ya Allah, aku ni hafiz Quran ya Allah, aku ni menghafal qadamu ya Allah, masukkanlah bapa aku ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala kena aku malu kepada engkau menghafal ayat Quran, masuklah bapa engkau ke dalam syurga. Tuan-tuan, anak hafal Quran kena jaga elok. Anak hafal Quran balik jemu otak banyak sangat, lepas tu lupa habis dia keluar. Tu masalah juga tuan-tuan. Makan macam-macam. Allah tuan-tuan, orang hafal Quran ni tuan-tuan sebenarnya payah. Nak jadi hafiz Quran tuan-tuan, lepas tu nak jaga makan payah tuan-tuan. Kita ni hal keadaan makan macam-macam.
Jadi nak hafal ni tuan-tuan satu benda yang susah tuan-tuan hafal Quran. Tapi kalau yang dapat kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya dan kepada tuan-tuan al-ilmun nafi'un, ilmu nafaat. Nanti masuk pasal pada kelebihan menuntut ilmu yang manfaat. Menuntut ilmu ni dia akan dapat apa? Menuntut ilmu malaikat nampak sayap tuan-tuan. Nampak sayap bawah kita. Nampak sayap. Dan dengan ilmu lah tuan-tuan, bila kita ada ilmu barulah kita kenal Tuhan, mudahlah kita amal ibadat kepada Allah. Satu lagi tuan-tuan, sebab itulah sebut dalam Quran qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Di dalam kitab tafsir Ahli Sufi dia kata qad aflaha dengan makna kata sesungguhnya berjayalah orang yang mengikut kepada syekhnya. Dia dah syekh, tu guru besar dia lah. Kalau dalam tarekat ni dia panggil syekh ataupun khalifah. Mursyid ni satu makam yang tinggi. Berjayalah orang yang ada syekh yang ajak dia supaya kenal kepada Tuhan dia. Sebab itulah orang dalam tarekat dia kena ada syekh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila dia amal dalam zikir tuan-tuan akan datang di dalam mimpi. Contohnya mimpi, tidur mimpi malam jumpa orang tanggung mayat. Satu mayat bawa kain warna hijau, hak sebelah ni warna putih. Nak kata apa? Takwil macam mana mimpi tuan-tuan? Kalau dia duduk dalam mimpi dah, tidur dalam mimpi nampak burung hijau terbang. Satu takwil. Kalau dia tidur buat amalan zikir tuan-tuan nak sampai mahkam martabat kepada 70,000 kaifiah apa dia panggil fidyah nabawiyah tuan-tuan. Dia mimpi dia nak pergi Mekah. Nampak Kaabah tapi tak boleh masuk. Semua tu berhajat kepada tafsir mimpi. Tafsir kepada guru dan masyayikh. Kita tak boleh nak takwil tuan-tuan. Kalau ada guru lah. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ja'alna min 'ibadika salihin la majma'ana ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma majma'na bi syafa'atina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma arhamna wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillah.